garis kemiskinan yang dijadikan asas kita menentukan target golongan miskin yang perlu agensi pelaksana kat luar tu untuk membantu, dan juga bukan agensi pelaksana kerajaan tetapi juga badan-badan NGO dan sebagainya, dan juga private sector. Kalau dia nak memberi, siapa dia nak memberi? Itu ada kaitan dengan PGK, garis kemiskinan. Okey. Ini gambar miskin lah. Di bandar contoh kat flat ni biasa kita common, kita tahu. Tapi kadang-kadang kita dah tak pergi lah tempat-tempat ni. Bila kita dah satu status kita dah berubah, saya rasa pegawai kerajaan kebanyakannya dah terlepas dari situ. Walaupun tak duduk di keadaan macam ni, tapi ini yang berlaku. Ada lagi kita belah kiri ni flat kan. Dia kemiskinan dia bukannya dari segi gaji, mungkin dia ada pendapatan, tetapi kemiskinan tengok si kualiti hidup kat situ kita boleh bayangkan. Semasa lagi itu ada masalah miskin. Kemudian tengok sebelah kanan tu gambar-gambar yang berkaitan dengan luar bandar lah kebanyakannya. Tak banyak penduduk luar bandar, tapi isu dia masih nampak ketara dan juga menjadi komen-komen, kritik-kritik daripada bukan sahaja daripada mereka di dalam negara kita, tapi juga secara antarabangsa. So ini kita kena, kalau kita boleh explain dengan cara yang jelas, insyaAllah kita boleh beri pandangan itu. Berapa persen dia ni berada macam ni. Ini agensi-agensi bantuan contohnya diberi untuk golongan yang kita target lah. Dan tengok keadaan-keadaan fizikal dan juga kedudukan mereka lah sebenarnya. Ini kalau ikutkan kepada kita punya dasar kita, ini lebih dipanggil pockets of poverty lah. Tak semua, tapi masih wujud, tapi a pocket. Maksudnya ada dekat orang asli timbul kemiskinan double digit kan orang asli. Ada yang mengatakan sampai 30% yang insiden kemiskinan di antara orang asli. Memang betul lah. Kalau kita ikutkan pendapatan dia makan orang kata ikut keperluan dia saja. Kalau dia nak cari pendapatan, dia akan turun masuk hutan ataupun dia cari buat kerja-kerja sambilan di bandar contohnya. Jadi dia tak ada macam kita yang kita ada target kita nak kehidupan kita macam ni, kita kena cari duit dan sebagainya. Orang asli ni mental pun ada segi minda pun ada masalah juga. Tapi itulah keadaan dia. Kita kena akur keadaan begitu kan. Tapi ada setengah-setengah tu dah berjaya, tapi sedikit sangat. Jadi tinggi insiden kemiskinan dia. Jadi macam mana kita nak pelbagai bentuk, pelbagai lokasi dan juga pelbagai kemudahan yang ada pada mereka at the moment. Jadi definasikan miskin tu memang menjadi debate lah daripada parlimen kita kepada Republik. Siapa yang adalah miskin dalam konteks ni? Miskin ni sebenarnya satu konsep yang dia tak fit sebenarnya. Dia mengikut keadaan. Jadi kalau orang asli, kalau kita tanya dia miskin, dia kata dia tak miskin. Kalau dia campak dia dalam hutan, dia kaya. Sebab hutan tu penuh dengan sumber-sumber yang dia boleh hidup lah. Jadi kita kata dia miskin, tapi dia kata dia tak miskin je kan. Jadi dapat sebatang rokok kan, dapat hidup dan relax di dalam hutan dan boleh cari bahan-bahan makanan, dia kata dia okey. Tapi kita yang tetapkan dia kata dia miskin. Sebab kita tetapkan pendapatan itu sebagai asas kita. Itu isu sebenarnya. Sama juga macam setengah-setengah orang di bandar yang kata golongan M40 yang tadi kita kata, yang kata dia secara relatif miskin sebab ada keluarga nak tanggung mak bapak lagi, dalam duit dalam kantung hanya sikit je, ada pun tak ada langsung, pasal berhutang tak lagi. Bagi dia tu miskin. Walaupun macam Haji Fai dia dah M40 RP20 rasanya, top 20 rasanya kan. Okay, dari segi pendapatan dari segi pendapatan. Tetapi tabungan dia tak tahu. Nampak macam ni Haji Fai macam ni. Dia tanggung mak bapak lagi, anak orang 5 orang anak. Kalau kita bahagikan setiap orang tu, berapa sen seorang dapat? Berapa ringgit untuk satu bulan? Itu adakah itu miskin? Itu persoalan yang timbul. Dan pelbagai pertanyaan datang
dalam parlimen, soalan-soalan parlimen. Kami di bahagian aktiviti ni jenuh lah. Tok Mat, Tok Man kita ni lah selalu kena tulis jawapan-jawapan bersama dengan tim dia. Jadi kita nak fahamkan kita bersama-sama sini apa yang kita maksudkan kemiskinan dalam konteks yang lebih formal. Ini cerita-cerita dalam paper lah, surat khabar yang cerita pasal yang baru-baru ni kita DOSM telah pun melancarkan garis kemiskinan baru iaitu 2208. Sebelum ni berapa rasanya? Siapa yang tak tahu? 980. Lepas tu tiba-tiba kita keluar 2208. DOSM keluarkan 2208. Bayangkan 980 garis kemiskinan dulu kepada 2208. Semua orang terkejut yang bertanya macam mana terlalu drastik. Ada cerita di belakang. Ini antara debate oleh dalam paper lah, yang katakan contohnya kalau dah poverty line tu meningkat 100%, apa kita nak buat? Banyak implikasi dia. Especially kalau agensi pelaksana dia kata bagi duit lah, FPU banyak duit lagi lah untuk dia tampung, untuk cover. Bila kita tingkatkan garis kemiskinan tu, lagi ramai lagi yang terjatuh dalam kategori bawah 2208. So maksudnya kalau kita ada sekarang ni IKASih akan tambah lah. Maksudnya sekarang ni kalau kat IKASih tu dalam 180,000 dalam senarai dia tu, dengan adanya 2208 ni dijangkakan 400,000, lebih daripada 400,000, lebih sikit golongan yang tergolong bawah dalam senarai IKASih. So ni double lagi lah. Almost double lah, lebih dari separuh. Jadi siapa nak tanggung? Kerajaan lah boleh tanggung lah sebagainya lah. Jadi dekat situ yang timbulnya isu perdebatan di kedai kopi, di parlimen saya kat kedai kopi dekat atasan kan, panjangnya kedai kopi betul dia bincang benda sama je. So bagaimana kita nak explain contohnya tentang perkara 2280 ni dan isu yang telah dibangkitkan. Sebenarnya benda ni adalah menteri kita lah sebenarnya yang utarakan ini supaya kita dapat angka sebenarnya yang boleh kita kategoriskan sebagai garis kemiskinan. Okey, apa dia? Ini teknikal sikit agak boleh tengok kalau kita nak explain, kita senang explain dekat sini. Satu perkara poin yang pertama saya nak beritahu, kalau kita tengok situ ada B40, ini famous kan? B40 famous kan, semua orang tahu kan? B40 itu adalah kelompok pendapatan yang telah kita tetapkan di bawah garis kemiskinan, di bawah kelompok B40 ini, bottom 40%, 40% isi rumah. Yang ini penting, satu lagi perkataan, isi rumah. Kita bukan individu isi rumah maksudnya jika punya family tadi tu, satunya duduk makan sama-sama satu dapur. Kalau Haji Khai ada seorang lagi, ada dua dapur. Jadi ini satu dapur, satu isi rumah. So jadi kalau kita tengok pada fakta ni, threshold untuk B40 itu pada tahun 2019 yang baru-baru ni dibuat oleh HIS, oleh DOSM adalah 4,850 threshold dan ke bawah tu dikira golongan-golongan yang di bawah pada 4,800 tu adalah B40. Saya cuba saya nak katakan sini bahawa B40 tu bukanlah miskin. Banyak orang salah faham. Menteri pun salah faham. Dekat kabinet pun ada minit mesyuarat dalam kabinet. Saya tengok, saya baca-baca, kemiskinan berkaitan dengan B40 sebenarnya salah. B40 adalah golongan yang 40% yang berpendapatan rendah. B40, low income. Miskin, yang bawah tu sekali tu, yang kat bawah. Miskin sebenarnya yang mengikut PJK, bawah dari PJK. Sekarang ni PJK baru adalah 2,208. Dari segi grafik ni, saya harap Dr. dan Puan dapat tengok
perbezaan tersebutlah. So kalau orang cakap miskin, B40 miskin, kalau nak associate, dia memang miskin tu di bawah B40, tapi B40 tu bukan miskin. Mereka dalam pendapatan rendah. Jadi grafik ni cuba menggambarkan fakta sebelah makna dia. Saya jelas gitu. So dekat situ yang jadi isu sekarang ni. Ramai yang katakan B40 tu miskin. Jadi sebenarnya ada yang claim kata dia patutnya dia dapat bantuan dan sebagainya. Sebenarnya konteks kita dalam konteks statistik, dalam konteks pembangunan, kita tengok dari segi garis kemiskinan PGK waktu 2208. Itu pun mereka ni letak di bawah disal, statistik kata disal B1, di bawah B40 tu B1. Dia terletak kat situ, garis kemiskinan tu dekat situ. Belum lagi hardcore poor tu bawah lagi lah, yang 1169 tu. Itu golongan yang hardcore poor. The rest adalah ini kita ada maklumat ni, tuan-tuan dan puan, kita ada bentangkan. Mungkin tak dapat eksklusifly daripada tuan-tuan, tapi hari ini mungkin boleh tengok balik kalau sekiranya diminta untuk memberi pandangan dan sebagainya. So selain itu M40 dan juga T20 So satu lagi fakta yang saya cuba nak kaitkan sini adalah berkaitan dengan garis kemiskinan ni ada banyak term dia. Selain pada garis kemiskinan yang PGK yang kita buat secara bersendiri dekat dalaman, kita ada juga garis kemiskinan yang menunjukkan garis kemiskinan relatif. Apa maksudnya? Formula dia adalah separuh daripada pendapatan penengah nasional. Pendapatan penengah nasional adalah 5,880, separuh daripada itu adalah half itu 2,940 sebagai garis kemiskinan relatif. Apa maksudnya nanti kita akan tengok dia punya definisi dia lah. So yang ini pun diambil kira oleh banyak badan-badan luar dan juga orang awam yang mengatakan ini sebenarnya secara perbandingan dia tak sama dengan garis kemiskinan absolut di bawah tu, iaitu PGK itu adalah mutlak, kemiskinan mutlak. Yang ini relatif, yang berkaitan dengan perbandingan. Dia ada perbandingan, ada definisi dia. Saya tengok. Okey, setakat tu dulu. Ada pertanyaan. Saya rasa better ada dialog sikit lah, kalau tidak boring sikit. Yang tadi saya 2-3 slide saya tunjuk tadi. Apa beza miskin kita ni dengan miskin yang ditarikkan bawah Jabatan Agama Islam, Majlis Islam dan Kemudian Perdagangan Zakat? Soalan paling bagus ni saya rasa. Sebenarnya kalau kita tengok masing-masing jabatan dia buat dia punya own calculation dia untuk meletakkan dia punya garis kemiskinan dia. Untuk dia bagi, contohnya kalau zakat tu ataupun Jabatan Agama Islam, dia nak bagi pada asnaf. Contohnya dia buat kiraan dia juga untuk bantuan kehidupan. Kita sama juga dengan kita. Tapi more or less tak jauh beza dia sebenarnya. Kalau kita tengok kebanyakan asnaf dalam 2,000 ke bawah. Kalau Selangor saya dalam 2,000 ke bawah tu dia bagi layak untuk family tu mendapatkan bantuan-bantuan daripada asnaf-asnaf yang berkenaan lah. Tak banyak beza dalam 2,000 ke bawah macam tu. So kalau kita kira yang kita punya pengiraan ni lebih pada makanan, kos untuk hidup, makanan dan juga untuk bukan makanan macam pakaian dan sebagainya. Saya rasa more or less dia punya metodologi kita tak tahu, tapi dia ada metodologi cara kiraan dia lah. Dia boleh guna metodologi dia juga lah. Boleh, tak ada masalah. Sebab duit tu Majlis Agama Islam Negeri kebanyakan. Takluk pada dia duit macam ya, di peringkat negeri. Yang ni sebabkan kita nak agihkan duit kita. Ya, agensi federal contohnya. Kita ada. Dan dia orang pun boleh guna juga yang ni untuk tujuan katakan Negeri Sembilannya, katakan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Kalau dia nak guna kita punya takrif pun. Sebab benarnya akhirnya kita dapat tahu isi rumah mana yang patut diberi bantuan. Itu dia punya tu. Okey? Konsep dia. Kita ada 3 konsep setakat ni lah. Satu yang mutlak tadi yang cerita pasal garis kemiskinan kita tu, mutlak iaitu absolute poverty. Absolute poverty ya. Dia asal dia pada pendapatan, tetapi cara pengiraannya adalah kos hidup. Di mana ada 2, satu kos mana tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan hidup asas, iaitu makanan satu, dan juga bukan makanan. Kalau kita tolak bukan makanan tu, dia jadi hardcore. Makanan kalau jatuh di bawah katakan 1,000 lebih tu,
masih lagi dia tak dapat pendapatan sebanyak tu, maksudnya dia adalah hardcore poor. Teruk sangat lah. Kopo ni kita kata dia mesti makan 3 kali sehari paling kurang. Kita kata dia cuma dapat makan sekali sehari je tengok nasi. Dan lain tu dia tak dapat makan. So kita boleh analogikan begitulah. Boleh. Kalau tapi sebenarnya ada kiraan dia tu. Tapi sekarang kita tengok pada sajian dia, 3 kali sajian. Kalau dia ada juga intake dia tu, apa benda yang dia makan. Apa yang dia makan. Lalu itu Kementerian Kesihatan yang buat kiraan tersebut. Bukan makan ikut nafsu. Dia minimum pemakanan sajian tu mesti minimum untuk dia boleh hidup dan boleh participate dalam aktiviti ekonomi. Berdasarkan kalori lah. Ya. Bukan kata tengah hari nasi bujang, malam nasi bujang. Dah. Dia mesti ada cukup kalori. Sayur dia ada dan protein dia ada. Healthy punya diet lah. Nasi bujang tak cukup. Dia sup dan telur dan air. Maksudnya dia ada unsur-unsur nutrien ataupun vitamin yang tak ada. Itu menyebabkan dia miskin sebenarnya. Okey. Itu dah ditingkatkan Kementerian Kesihatan dalam pengiraan untuk kos makanan tu dia dah detail lagi dia punya pengiraan itu supaya untuk akhirnya dapat kualiti pemakanan tu kena diambil kira. Tu yang ada baru ni nampak dekat iklan kat TV tu, kita mencegah bantut tu. Ya, ada according to the piramid pemakanan. Piramid pemakanan tu. Salah satu contoh mungkin kita boleh bagi contoh, kalau dulu di bawah yang metodologi dulu dia ambil kira susu pekat manis kan. Tapi sekarang susu pekat manis is not the healthy one. So dia tukar pada susu tepung. Sekarang di bawah metodologi baru ni adalah tapi benda tu sebenarnya untuk kalori tu dia akan kategorikan juga dewasa, kanak-kanak, lelaki dan perempuan. Pun dikira juga sebenarnya dalam tu. Bukannya terus ni, lepas tu dia kalori tu bergantung kepada berapa isi rumah, kanak-kanak berapa, dia dah kategorikan yang PGK yang baru tu dia dah spesifikkan untuk yang ni. Lepas tu salah satu dia pick dia pick harga tu, lepas tu kita tukar yang lebih pada healthy life. Lepas tu harga pun kalau berbeza tepung dengan tu kita tahu harga dia dah berbeza, so dia bermain dengan harga juga. That's why benda tu nilainya 2000 lebih, bukan item di dalam yang di makanan asas tu pun dah bertukar sebenarnya. Dia masuk dalam bakul tu kan. Yang tu dah bertukar. So lebih pada health itu kesan tinggilah salah satu sebab dia. Dia ada kaitan dengan di dalam tu orang akan nampak. Pergi untuk setiap family tu dia ada pengiraan. Dia ada kira berapa bilangan orang, dia dah spesifik dah. Dulu pukul rata macam lebih kurang lah kita ni dia dah spesifik mengikut harga makanan tu sendiri. Kalau beras tu dia kira sebenarnya tu sedetail tu. Kalau ikan tu dia ada sampel ikan apa, ikan bumbung ke ikan apa. Kalau sayur tu jenis sayur apa. Yang average lah, average. Dan juga dalam konteks sebenarnya stat punya buat tu very interesting. Dia pun ikut lokaliti. Sabahnya orang lain makanan dia. Kalau dekat Semenanjung lain, orang Kelantan lain dia punya diet dia. So itu menyebabkan perbezaan. Nanti kita boleh tunjuk nanti lain-lain negeri lain-lain dia punya PGK. Because of dia punya karakter berbeza masyarakat tu sendiri. Isi rumah tu di andaian isi rumah tu ada berapa orang? Kita setakat ni 3.9 kalau ikut average. Tapi mengikut negeri pun berbeza-beza dia punya isi rumah. Ada yang 4.3, ada yang 3.9, ada yang 3.5. Contohnya kalau Pulau Pinang 3.1 saya lebih rendah. Maksudnya dalam satu isi rumah tu mungkin satu orang yang ada, ramai kat sana. Satu ada atau dua macam tu lah. Kenapa berbeza? Kenapa dia berbeza? Apa beza apa? Apa beza? Setiap negeri kenapa berlaku perbezaan? Okey, contohnya kalau kita ambil Kelantan isi rumah dia tinggi. Mungkin dia orang rasa ada anak ramai tu secure untuk dia, contohnya dia ada anak ramai contohnya. Tapi macam kita Penang, oleh kerana taraf hidup sangat tinggi, dia orang tak adalah nak dapatkan family yang besar. Atau senang tu hidup membujang sampai ketua satu cuma seorang saja. Bila average kan dia dalam 3.1 contohnya.
bila kita average lah. Pandangan lagi? Mungkin boleh juga ceritalah sikit cerita-cerita untuk menceriakan suasana kan. Itulah. Ini cerita teknikal sebab dia teknikal. Tapi itulah sebab saya tanya pandangan. Kita tak dialog saya rasa lebih minat. Mungkin kalau boleh kita kongsi salah satu kita punya finding. Dalam finding ni dia kata makanan, tadi kita tengok makanan daripada pemakanan yang berbentuk nasi ke roti ke buah-buahan ke. Dia kata orang yang di bandar dia makan apple. Tapi orang yang di luar bandar, di kampung dia makan pisang. Betul tak? Cuba tanya diri sendiri dengan keluarga. Tapi itulah salah satu ilmuan dia. Dia amat perkara perbezaan antara bandar dengan luar bandar ya. Jadi boleh kita tanya dia bagi buah. Itu mesti saya Saya nak tanya, apa dia bottom putih dengan bottom dengan T20 tu, macam mana kita tentukan bottom putih T20 ni kan? Adakah kita berdasar kepada jumlah total isi rumah ataupun berdasarkan kepada pendapatan? Ada pecah aja, 1% Dia- pecah 20 macam tu. B40 adalah Kita bahagikan macam tu. dia adalah isi base dia isi rumah keseluruhannya 100% So kalau dalam DISA tu kita kalau bagi 100 10%. So kita decided dulu B40 tu pulang pada kita sebenarnya. Kita yang buat keputusan dulu B40 ni adalah golongan. Contoh dulu dalam 3000 kita tahu dalam 3000 ke bawah ni adalah golongan yang patut diberi perhatian dalam konteks bantuan dan sebagainya. So kita yang tentukan. Sekiranya esok threshold tu 4895 tu meningkat contohnya dalam next punya survey kan, kemungkinan kita punya fokus kita mungkin kepada B30 atau B20. Itu terpulang pada kerajaan untuk menentukan which kumpulan pendapatan isi rumah yang kita nak bagi tumpuan. Contohnya kalau kita tengok kemiskinan tegar dan juga kemiskinan tu, dia di dalam B1 yang paling bawah, 10% yang paling bawah sekali. Seharusnya bantuan-bantuan dari segi bantuan-bantuan kerajaan dalam bentuk bantuan dan juga itu ada fokus kita. Golongan yang termasuk bawah. Kalau B1 tu ada 2,500 dan ke bawah contoh. Kita boleh decide. So setakat ni sehingga sekarang ni dalam dasar kita B40 tu adalah level yang kita letakkan. Tetapi untuk itu bukan semestinya bantuan-bantuan yang untuk miskin ni pun boleh dapat pada B40. B40 tu yang atas tu top B4 tu katakan mungkin dalam bentuk kita sediakan kemudahan-kemudahan untuk mereka lebih mendapatkan menjana pendapatan contohnya. Itu dasar kepada kita dan juga agensi pelaksana. So ini hanya untuk guide untuk mereka bahawa setakat ni B40 tu adalah tumpuan kerajaan untuk membangunkan isi rumah tu punya pendapatan atau kapasiti dia lah untuk menjana pendapatan. Okey. Ada pandangan kita pergi next. Ada sebelum tu ada kemiskinan relatif ni. Ini adalah daripada sebenarnya ini adalah OECD punya definition iaitu dia kata kemiskinan berkaitan dengan taraf kehidupan isi rumah secara perbandingan dalam masyarakat. So dia gunakan median punya national punya median punya pendapatan dia bahagi dengan dua. Bagi dua maksudnya 1/4 daripada itulah median daripada median. Median ni boleh jadi tengok pada komposisi data tu lah. Maksudnya median ni adalah satu point yang di mana kelompok masyarakat atau yang 50% of itu adalah itu angka dia. Saya mungkin step lebih bagus untuk explain benda tu kan. Tetapi maksud saya senang saja dalam kita punya bell curve tu dia tertumpu di situ mostly. Jadi kalau separuh benda tu maksudnya adalah golongan yang kita anggap sebagai relative poverty. Kebanyakannya ni perbandingan dibuat oleh international lah, dia nak bandingkan. OECD selalu buat perbandingan tersebut. Jadi kita setakat ni kalau kita tengok dari belakang data kita tadi tu yang yang warna hijau yang bawah tu 2,940 adalah median penengah tu yang hijau yang atas tu 50%. Tapi kalau kita ambil garis kemiskinan relatif ada separuh daripada median iaitu 2,940 daripada median sekarang 2019 So itu akan menjadi perbandingan dengan katakan kita dengan Singapura contohnya. Singapura lebih tinggi sebenarnya, tetapi dari segi
garis kemiskinan relatif dia, walaupun dia gaji tinggi tapi dia separuh juga. So itu dia punya kedudukan dia. Mungkin 10,000, mungkin 20,000 dia punya gaji untuk kedudukan, tapi oleh kehidupan dia yang tinggi dan juga social punya tu, pendapatan itu menyebabkan siapa duduk bawah pada mungkin 8,000 di Singapura adalah dikira miskin. Miskin relatif dia panggil. As compared to kita lah. Jadi dekat situ percentage itu yang akan menyebabkan perbandingan tu secara relatif tu kita akan menentukan bahawa dia hidup di kawasan situ sebenarnya dia hidup dalam kemiskinan. Dikategorikan begitu. Dalam kita sekarang ni sampai di bawah pada 2,940 secara relatifnya adalah miskin. Tapi absolute yang bawah sekali tu lah. Kalau gelandangan tu memang kosong tu lah. Gelandangan sebenarnya ada pendapatan. Ada pendapatan? Ada. Gelandangan Sebab pendapatan ni, sumber pendapatan dia kita boleh tunjuk dia dari mana datang pendapatan tu. Tapi isu gelandangan ni memang menarik. Statistik ada isu situ sebab dia orang tak ada alamat rumah. bukan isi rumah. Dia tak ada rumah. Dia tak ada rumah. So bukan isi rumah. Sebab survey yang dibuat oleh Stat tu, dia pergi ke alamat rumah. frame dia daripada sensor lah frame daripada sensor besar tu. Lepas tu dia ambil sampel daripada frame tu untuk dapat. Tapi orang gelandangan tu tak ada, tak duduk mana-mana, tak ada alamat. Dia tak ada bawah jabatan, tak ada. Tak ada. Itu statistik punya error lah, isu lah sikit. Tapi dalam kecil. Tapi itu lebih kepada isu pembangunan sosial sebenarnya di bandar, especially di bandar. Okay. Satu lagi yang kita introduce belah kanan sekali itu adalah ini yang banyak debated jugalah, kemiskinan pelbagai dimensi. Yang ini improvement, sebenarnya dia complement kepada yang mutlak dan juga relatif. Kita tengok bukan setakat pendapatan saja. Sekarang sumber mutlak dan juga relatif kita gunakan dimensi pendapatan saja, tapi kemiskinan pelbagai dimensi ni kita gunakan, kita tambah lagi dia punya dimensi, iaitu berkaitan dengan pendidikan, kesihatan, taraf hidup dan juga pendapatan lah. Satu lagi pendapatan kita guna balik semula, tapi ada tiga tu, pendidikan, kesihatan dan taraf hidup sebagai dimensi. Dalam dimensi tu ada indikator-indikator yang ada 11 indikator semua sekali yang akan dia adalah ketersisihan, dia panggil nilai ketersisihan tu, deprivation tu. Kalau nak cerita kompleks sikit lah, tapi maksudnya tu golongan yang miskin yang kita dah identify, dia tersisih pula pada dimensi-dimensi ni. Contohnya macam tu lah. Contohnya katakan orang asli. Orang asli kita dah tahu dia golongan miskin, tetapi dia tersisih dari pendidikan. Contohnya dia sekolah dia tu terlalu jauh sangat, dia tersisih daripada dimensi pendidikan. Sudah dah miskin, lepas tu jauh dari pendidikan lagi, nak dapatkan akses pada pendidikan. Sama juga on kesihatan. Indikator kita tengok berapa jauh ataupun berapa dekat daripada perkhidmatan yang dia boleh pergilah. Walaupun dia ada pendapatan dia tak ada miskin sangat, tetapi kalau dia tak dapat akses kepada perkhidmatan yang diberikan tu, contohnya dia duduk di ulu-ulu kampung contohnya, dia kira tersisih daripada mendapat dimensi tersebut, dimensi kesihatan contohnya. So dia pun ada indeks dia, setiap satu tu ada indeks dia, kita akan ada formula dia, dan akhirnya kita akan dapat indeks. Indeks tu menjadi kayu pengukur kita sama ada kalau dia pergi kepada satu tu maksudnya dia tinggi dia punya lagi kurang lagi better lagi kurang lagi better. Dia 1, 0 ke 1 je indeks nombor 0.03 ke 0. Kalau lagi mengarah ke 0 tu maksud makin lama makin bagus. Kalau over time kita boleh tengok dia punya trend dia tu. Trend dia. Maksudnya setiap satu dimensi tu kita boleh tengok. Maksudnya kalau kesihatan tu bertambah merosot contohnya dari segi indeks, maksudnya kita ada masalah dari segi penyediaan kemudahan contohnya. Dari segi kita boleh buat performance punya management kat situ lah. Tools lah, management, performance tools lah. Dan konteks itu untuk penyedia perkhidmatan. Kalau dia kata jauh, kita bina kena cari jalan sama ada lah, atau tarik dia duduk dekat dengan tu lah, ataupun klinik tu dibuat klinik tambah. Tapi klinik tambah ni isu dia pembangunannya bajet lah. Nak tambah satu klinik lagi isu lah bajet. Untuk serve a few saja. Dan juga penjawatan nurse. Yang penjawatan semua tu ada kos kat situ lah.
So ataupun kita bawa dia dalam kelompok. Tapi macam orang asli contohnya susah kita nak bawa dia dekat dengan perkhidmatan tu. Mesti ada kos kat situ untuk ada intermediate, sama ada contohnya kita ada satu program projek orang asli ni, kita sediakan tempat transit. Dia ada kawasan hutan tu, dia duduk kat transit tu dulu. Sebelum dekat transit tu jauh awal sediakan perkhidmatan untuk bawa dia ke klinik untuk dapatkan perkhidmatan. Tapi mesti ambil masa juga kan. Dan dia pun turun tak tentu masa lah. Bila dia nak turun daripada tu dapat perkhidmatan, kalau ada kes, lepas tu baru dia berisi transit tu bawa. Itu kos pada kerajaan untuk wujudkan transit dengan tempat tinggal sikit, lepas tu ada tempat kemudahan dan sebagainya. Jabatan orang asli memang sediakan benda tu, tapi tak semua sekarang ni. So itu pelbagai dimensi, dimensi kesihatan, pendidikan dan juga taraf hidup. Taraf hidup ni contohnya rumah tu kalau ada pun mungkin ada satu bilik je. Contoh kat flat kat KL tu, senang-senang flat dulu flat Sri, sekarang ada Sri Pahang masih ada lagi tu. Rumah ada satu bilik saja. Dari segi taraf kehidupan, kalau ikutkan dimensi ni dia deprived. Sebab tu sekurang-kurangnya ada 3 bilik. 3 bilik tidur. 3. Sekarang ni banyak PPRT mostly 3 bilik. Dah diperbaiki lah dia punya. Kita dasar, dia sesuai datang dari taraf hidup tu. Kita tengok dimensi kehidupan tu sendiri. Jadi kat situ yang kita punya dasar tu is very useful kalau betul-betul indeks ni ataupun pelbagai dimensi ni punya ni adalah kita dah buat lama dah sebenarnya, tapi tidak dijadikan dalam bentuk indeks sebenarnya, dalam bentuk dimensi. Tapi benda tu boleh diukur dan jangka over time kita boleh ukur dia punya improvement dia of the services given lah. Dekat situ dia punya ini komplement kepada mutlak dan juga relatif. Akhirnya dia akan membantu juga mutlak dan relatif ataupun mutlak untuk kita keluarkan kemiskinan tu, untuk membasmi kemiskinan, dasar besar kita membasmi kemiskinan. Ini ada dia punya detail, mungkin kita boleh dapatkan nanti, kita boleh tunjukkan nantilah dia punya tu. Mungkin tuan-tuan yang berminat boleh kita boleh supplykan more details about this thing lah, konsep kan. Okay, ada pertanyaan tentang konsep. I think konsep very important untuk kalau soalan tadi. Kalau selama ni kita selesa kita kata kemiskinan tu telah dibasmi, dan miskin tegak pun kalau tak silap saya dulu figure dia 0.4 dulu lah. Jadi apabila kita memperkenalkan PJK ni, maksudnya kerajaan bersedia dengan figure reporting yang akan bertambah, dan secara figure untuk kemiskinan dan miskin tegak pun berkadaran lah, dia akan naik juga. Jadi dengan memperkenalkan juga DISA yang banyak tu, adakah kita akan memperkenalkan strategi yang berbeza juga untuk DISA-DISA tu? Sebab selama ni kita memfokus kepada strategi B40, strategi M40. Jadi dengan ada DISA tu, apa yang kita nak tunjukkan? Mungkin boleh patah balik tu DISA yang 10% ni. So sebenarnya ini cadangan daripada Jabatan Statistik DOSEP. Dia masa kita introduce B40 dulu, ada pelbagai misconception of B40 itu sendiri. I think tadi Puan Rozi pun tersilap cakap ni, B40 ni skill kan. B40 is a golongan makanan, tapi miskin ni yang bawah tu kan. Jadi dengan ada DISA ni, sebenarnya untuk agensi pelaksana, dia boleh introduce program-program untuk B4 contohnya kat kita, yang belakang kita kan. B4 tu different kind of, sebab tu karakter B4 tu dalam isi rumah tu yang 727,000 isi rumah tu ada karakter-karakter tersendiri yang keperluan needs itu berbeza dengan di satu bawah tu. DISA tu apa? DISA tu maksudnya satu kelompok, satu 10%. Kelompok pendapatan 1, 2, 3, 4. 4 ni adalah B40 lah. Jadi setiap DISA tu dia sama je figure. Nama isi rumah sama. Segi statistik daripada 1% 7.275 juta isi rumah ke atas tu keseluruhan, dia bagikan kepada 10% dia sama. 7.2 isi rumah tu sama dengan 30 juta penduduk lah, kurang macam tu. Lebih kurang macam tu. Itulah. Tapi ini isi rumah. Dia bagi isi rumah. Tapi 7.2 juta tu mewakili
Kalau dia kira banci, Ha. dapatlah angka penduduk tu. Okey. Katakan 30 orang, 32 contohnya. Kita pun tahu sensor tak ada lagi. Bukan sampel tadi. Ada sampel Dia tak tapi merangkum semua kan? mewakili. Dan Mewakili populasi, tapi Yes. dia tidak buat ikut semua ke semua. Bukan ada isi rumah tapi kita dah kumpulkan dia. Populis sebagai Dia akan statistik jadi negara. penduduk memang akan dapat Represent lah, dia Yes, represent. sebagai isi rumah. Untuk isi Oh, tu rumah. yang Yang 3 tu dah penduduk Ya. Malaysia. Berapa banyak isi rumah kita ada? 77. Kalau kali dengan average tadi tu ataupun purata 3.9 bilangan isi rumah tu kali dengan 70 tu kita dapat anggaran 83,000 isi rumah sampel. 83,000 sampel. Tapi kita dah proportionate tapi dah represent lah. penduduk Statistically, Malaysia. secara Isi statistik rumah. dia represent Represent. Penduduk Malaysia atau warga Scientifically. negara Malaysia. Ini tidak Oh, termasuk bukan tak termasuk. tidak termasuk bukan warga negara kan? Yes. Kalau penduduk Malaysia yang warga warga sahaja. negara saja. Yang ini untuk isi rumah warga saja. Represent untuk penduduk Malaysia warga saja. Kalau penduduk Malaysia dicampur dua. Campur dua. Iaitu penduduk tapi Warga warga negara sahaja. Yang kita kira ni warga sahaja. Oh, maaf awak duduk tim ni. Saya berkongsi saja. Kalau yang tujuh Farha selalu kita rujuk, estate selalu kita rujuk. Pada bisa ada Pada dua selalu kita rujuk. Dalam kita bentuk ni kita sama-sama selalu berfikir macam mana cara kita nak bagi make sense lah. Orang statistik senang figure tapi kita nak make sense dalam bentuk realiti kat luar tu. Layman macam mana. Jadi itu penting untuk kita faham. Tapi statistik apa-apa dia orang akan betulkan baliklah apa makna-makna kita ada dalam angka-angka kita ada kat sini. So ada satu slide ni saja saya rasa kalau boleh kita digest kita boleh faham dia punya konsep tu kan. Kat mana kedudukan kita contohnya pendapatan kita kat mana sebenarnya kalkulator dia ada tapi kita tak. Dari sini dulu kita ada kalkulator kan. Kalkulator kan kita boleh ukur kita punya kedudukan kita kat mana. Dari segi pendapatan. Okey, cuba tengok next slide satu lagi apa ni Fariza. Satu lagi. Ini definisi pendapatan. Ini satu lagi benda yang selalu kekeliruan berlaku. Bila Blossom turun buat survey untuk HIES ataupun household income survey tu, expenditure survey tu, dia buat sampel, tak buat semua, based frame pada population. Ini adalah perkara yang dia kira untuk menyatakan bahawa punca-punca pendapatan isi rumah. Pendapatan isi rumah. Punca pendapatan dia satu, pekerjaan bergaji, normal macam kita lah, makan gaji. Itu satu, upah, gaji, allowance, semua tu dia ambil, diminta masa dia orang buat susut turun ke lapangan tu lah, ke rumah tu. Contoh-contoh pada macam apa, semua tips, commission pun kira. Ini saya pun tak tahu macam mana tips dengan commission dia orang tanya tu kan. Mungkin ada teknik Blossom buat. Yang keduanya bekerja sendiri. Bekerja sendiri tu termasuklah aktiviti pertanian. Contohnya dia dekat rumah, belakang rumah itu dia ada kolam ikan sebenarnya. Itu pun dia kira pendapatan. Walaupun dia tak jual ikan tu, dia makan sendiri contohnya. Itu pun dikonsider sebagai pendapatan, bekerja sendiri. Ataupun macam ICT sekarang banyak buat style online semua ni kan, yang even tak di-capture pun dalam sistem kewangan pun setengah tu. Jadi dia capture dalam survey tu, dia ambil, dia tanya. So itu pun adalah sumber pendapatan kepada isi rumah tu. Dan juga harta dan pelaburan, maksudnya kalau dia ada rumah, dia sewakan dan sebagainya tu, income tu pun dikira sebagai pendapatan. Dan akhir sekali tu pindahan semasa. Pindahan semasa ni transfer, kalau orang faham cash transfer, contohnya BRIM satu, ataupun Haji bagi kat mak, Haji dekat kampung. Ya, pindahan limit kepada pindahan tu pendapatan tu orang yang menerima tu lah. Dia pendapat. Kalau maksudnya survey tu kena rumah Haji kampung, mak tinggal seorang tu, Haji bagi duit kat dia, itu dia pendapatan isi rumah tu. Pendapatan isi rumah. Itu salah satu apalah. Ya. Dan lain-lain lah. Selain daripada macam BHA, pencen, orang tak kerja tempat benda tu lah.
dia bukan ini pendapatan bergaji ke tak? Dia bukan bencin tu adalah pindahan semasa, cash transfer dia panggil cash bahasa Inggeris tu. Itu 4 benda yang besar. And then orang Dawson yang buat benda tu memang dia kutip benda tu, bukannya ada kadang-kadang ada dekat parlimen dia petikaikan benda tu kan. Tapi saya pernah ikut program dia orang buat tu, biasa orang yang buat ni dia buat riga secara detail lah. Dia buat pergi sekali, dia pergi banyak kali. Dia pergi first round, dia tak dapat maklumat tu, masuk second round. Kalau tak boleh cara direct, dia buat cara indirect. Itu yang saya tengok sendirilah, cara train by di Dawson lah. So kalau nak katakan ada keraguan terhadap data yang dikutip tu, saya boleh katakan kalau saya experience saya tengok dia buat saya riga, dia panggil riga maksudnya. Tak, dia sehari tak puas, dia tak dapat tu, dia akan datang ulang balik untuk sampel yang dia dah identify tu lah. Cik Alif, Yap, silakan. Tapi menjawab soalan Tuan Haji tadi, kenapa gelandangan ada duit? Okay. Oh, soalan ni. Okey, dia akan masuk bawah kategori pindaan semasa. Sebab bantuan semasa ni dia adalah bantuan-bantuan yang diterima. Macam yang diterima. Sebab kita kira juga terima tu daripada NGO, daripada negeri, federal. So kalau kita kira semua, walaupun benda tu secara regular dia dapat, sebenarnya itu adalah duitnya. Walaupun bukan dalam cash lah. Bukan. Benda pun sama juga. Lepas tu kita kata, oh tak ada masuk. Tak, bukan masuk. Okey, kalau dia bagi macam NGO bagi kan, ya NGO memang NGO tu kita dapat pertugas dan sebagainya. Kalau kita convert balik semula, sebenarnya itulah duit saja. Dia tak perlukan duit, tapi itulah bendanya. Kita convert kepada duit. So maksudnya, gelandangan tak ada duit, memang salah lah konsep dia. Sebab daripada JKM pun bagi. Lepas tu macam dia ada transit tu kan, bagi makan, bagi semua sekali, dengan ada mesin semua sekali, KL lagi tu kan. So kalau kita convert benda tu, itu dia tak perlukan duit, tapi benda tu dah di situ sebenarnya. Cuma isu dia gelandangan tu macam patah balik lah. Dia punya konsep adalah tempat kediaman. Kalau kita punya fikirlah, dia tak ada nak kira tu, tak ada tempat nak kira mana. Kita cari dekat situ, pergi tempat lain. Tu yang NGO cakap kat sini, pergi tak ada. So di mana tempat kita nak jadikan dia satu tempat duduknya? Di mana bumi lihat di situ lagi dulu. Macam tu lah. Kalau nak kata tak ada, so di pindah semasa tu, bantuan-bantuan tu dah ada sebenarnya. Kita kira lah dan convert. Okay. So ada lah sebenarnya. Gelandangan dah kira tak dalam ini sampel ni. Isu tu kata kalau tempat kediaman tu dia gelandangan tak ada. biasanya individu. Yang tak ada. Kan? Tak, household kita kira seorang pun dia kira household tak ada. Cuma yang penting tempat kediaman terpangkap. Alamat lah. Alamat je. So dalam exercise ni ada tak? Kalau gelandangan kita tak ada rumah. Tak ada rumah memang tak ada lah. Nanti tak cover lah. Tapi kalau konsep kepada kata tak ada duit tu tadi, cuma saya pergi pada konsep yang Haji kata tak ada duit tadi. Sebenarnya di situ. Kalau ada boleh kita satu tempat tu, sebenarnya boleh. So bukan kosong lah sebenarnya. Bukan 0.00 lah sebenarnya. Saya ada nak tanya pengalaman Dawson. Ada tak dia gelandangan ni ada sebenarnya dia ada rumah. Contoh rumah dia kat kampung tapi dia datang bergelandangan di KL. Ada. So bila dia di kampung tu, dia ada isi rumah dia ada rumah, dia ada alamat. Ada tak yang kumpulan isi rumah ni declare bahawa dia adalah gelandangan? Tak akan. Melagi kita dapat tangkap dia kat KL tu, dia kata apabila kita selidik balik sebenarnya dia ada sebenarnya. Cuma isu dia patah balik kepada isu adalah isu keluarga. Dibuang keluarga. Itu contoh saya kata. Macam contoh lah saya share yang saya kan. Saya balik rupanya tak pernah ambil peduli masa anak buang. Mak bapak dah orang kata pun tak sihat dan sebagainya, memerlukan. So dia jadi bebanan, so dia buang. Itu salah satu lah isu dari segi sosial penyelesaian lah. Sosial penyelesaian kebanyakan yang saya jumpa lah. Dan banyak lagi. Betul. Apa ni? So jadi isu yang mention dari itu maksudnya kalau dia seorang gelandangan tapi dia kat KL,
dia ada rumah dekat Sabah. Kalau survey itu terkena pada rumah dia itu, siapa yang tinggal di situ? Iaitu akan disebut at that particular unit tu, rumah dia tu. Tapi tapi kalau dia bagi duit pada rumah tu, pada isteri dia ataupun anak dia, maksudnya dia transfer kepada isi rumah tu daripada dia punya pendapatan dekat KL. Tapi dia tak ada rumah dekat KL. Itu jabatan dia. Rumah dekat Sabah tu kosong, dia tak ada orang dekat kosong. Kosong. So dia punya isi rumah tu mesti dia itu definisi. Mesti ada orang tinggal dalam rumah tu. Haji punya soalan tu itu yang bawah sekali. Seorang, sekumpulan orang yang bersaudara, orang yang tidak bersaudara, yang biasanya tinggal bersama dan membuat peruntukan yang sama, peruntukan spending tu untuk makanan, beli makanan dan sebagainya, dan keperluan hidup yang lain. Maksudnya itu saya cakap ini satu dapur, step. Ini stepnya definition lah. So satu dapur. Tapi ada juga rumah, dalam satu rumah ada dua dapur. Masing-masing. Maksudnya mungkin kebanyakannya golongan Tionghoa lah, orang Cina dekat kawasan rumah itu, dia duduk satu rumah, ada 3-4 family gitu. Tapi dia asing-asing dia punya belanja dapur itu. Itu kira ada 3. Kalau 3 asing-asing, 3 dapur, 3 family isi rumah. Walaupun duduk dalam satu rumah yang besar, walaupun satu alamat. Itu konsep isi rumah tadi tu. Sebab dia ada kaitan dengan expenditure tadi tu, perbelanjaan. Sebab itu dia ada HISE tu expenditure, income and expenditure survey. Okay, so metodologi ini PGK 2019 yang kita dah buat satu kuasa kita ada di sini dekat EPU yang pengurusi dia. Dan kita tengok bila kita kira balik metodologi PGK 2019 yang naik secara mendadak, kita ubah kita perlu tambah baik maksudnya metodologi. So ini kaedah dia atau metodologi itu kita guna kaedah cost of basic needs, keperluan So ada cost kat situ, itu ada harga-harga yang meningkat, bagi itu penyebab-penyebab meningkat dan sebagainya. Pemerhati mention tadi. Kemudian pemilihan item berdasarkan pola perbelanjaan B20, itu golongan yang paling bawah kita tetapkan. Selalunya kalau kita tengok tadi dekat B1 lah sebenarnya, B10 sebenarnya. Kedudukan garis tadi tu kan. Tapi sebenarnya kita ambil juga pola sehingga B20 dan ke bawah. So pola tu datang daripada perbelanjaan golongan tersebut. Orang yang miskin jadi tu, di kalangan tu. Dan kita tahu apa dia makan, apa dia beli apa, dia beli baju macam mana, dia beli kat butik ke kan, dia beli kat bandar ke kan. Dekat situ datang serapan tu datang, nanti itu jadi pola untuk digunakan sebagai asas kos untuk dia berbelanja. Akhirnya kita dapat tahu berapa perbelanjaannya dan kita dapat tetapkan minimum punya keperluan pendapatan dia tu dari segi sebenarnya. Dekat situ dia punya macam mana benda tu datang. Jadi dia juga memikira perbezaan harga mengikut lokasi. Contohnya negeri lain mengikut lokasi harga strata itu bandar atau luar bandar dan juga negeri. Lokasi itu maksudnya tempat tu mungkin ikan keli murah, mungkin dekat tempat lain ikan keli dia harga lain. Strata tu bandar loh bandar. Strata tu bandar. Itu statistik punya apa? Kita nama tu strata. Saya punya strata jabatan lah dulu. Strata. Sebab tu kita confuse. Mula tu strata yang tu. Oh, strata yang ni. Memang strata yang ni. Nama sama, ejaan sama tapi definisi berbeza. So, 3 komponen. Makanan, bukan makanan dan juga ciri-ciri rumah. Isi rumah, maksud ciri rumah tu umur, jantina dan saiz apa berbeza. Dalam satu isi rumah contohnya kalau dia seorang lelaki saja lain dia punya tu. Kalau saiz tu apa? Saiz orang punya besar kecil ke saiz apa? Saiz isi rumah. Saiz rumah. Saiz ciri-ciri rumah, saiz isi rumah. Umur dan jantina tu siapa yang tinggal dalam tu. Rumah ni saiz apa? Saiz rumah, bilangan orang dalam. Bilangan orang. Ada 10 orang ke 8 orang. Lagi ramai lagi banyak. Lagi banyak. So PGK ni mungkin lagi tinggi. This is the first body. Tapi lagi untuk berat badan. Okay. So next, ini adalah yang kita buat simple grafik ni. Jadi macam mana kita datang dulu 08 lah. 1169 bawah bakul makanan itu dah dikira oleh KKM
dia ada dia punya special team dia, dan juga ada rujukan-rujukan dia yang sehingga kan mendapatkan inilah angka 1169. Very rigor punya exercise dan very banyak. Saya sendiri pun ada dalam tata puasa tu, tapi saya tengok very rigor dia punya perincian dia cukup halus sehingga dapat 1169. Ini ikut harga sekarang semasa. Bila dia dapat metodologi tu, aku guna peluang kira aspek kali itu dia kalikan dengan harga semasa untuk kata ikan rembuk sekarang. Ini yang harga yang dia dapat untuk PGK makanan akhirnya jadi PGK makanan, iaitu ini adalah garis untuk pool ni bukan pool apa? Tegar, miskin tegar. Hak pool. 116 kalau ada family tu kurang daripada 1169 tu, maksudnya dia hardcore. Itu sebab kita kira dari segi PGK makanan. Kalau campur dua, dia poor saja, miskin saja. Sebenarnya dia kurang sikit daripada garis gaji minimum 1,200. Bukan gaji itu adalah salah satu komponen. Dia kena campur semua lagi, ada 4 lagi tu. Transfer pun kita kena kira semua tu. Ini kurang pada tu dia jadi hardcore. Kalau dia dapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat, dia masuk transfer, tiba-tiba dia lebih dari dia hak pokok, dia hanya poor saja. Okey, itu keseluruhannya 2208 yang dia dapat, yang ini jadi famous figure lah setakat ni. Bila masa akan dia akan lupa je lah, tak apa. Tapi 2208 ni semua dalam kepala So yang penting untuk agensi pelaksana lah So yang lain bukan yang ini bukan makanan, adalah berkaitan dengan kereta tu tak patut masuk lah. Saya dalam waktu tunggu. Ya, ada kereta, tapi kereta tu item ada kaki kereta yang kecil. Itu kereta tu. Tapi kereta ni boleh digunakan tau. Kalau kereta sahaja tak digunakan, tak dikira tau. Yang boleh digunakan walaupun lama usianya. Kalau duduk je, ada kereta, kita akan tanya boleh digunakan atau tidak. Kalau ada tak digunakan, tidak dikira sebab dia tak memberi manfaat kepada keluarga tu. Betul. Termasuk juga macam handphone tu kan, dulu mungkin tak masuk dalam pengiraan. Tapi oleh kerana orang miskin pun perlukan handphone. Baru punya simple dia masuk juga dalam sebagai item yang keperluan. So itu yang jadi sampai 1,000 tu, 1038 tu. So bila campur dulu tu ada 2208 untuk kita katakan bahawa satu-satu isi rumah tu benar-benarnya orang miskin ke miskin. Sewa rumah, bayar kereta, bayar bil telefon. Yang kira dalam item. Okay. Ada detail dia, tapi saya rasa bukannya fokus apa ni sekarang kita. Tapi itu just bagi gambaran ya. Next. Okey, kegunaan PGK ini common semua orang tahu, iaitu kita segi GPU itu guna untuk perancangan dasar dan sebagainya lah. GPU untuk dikasih ni di bawah ICU tu, dia adalah untuk menetapkan satu database pada pengguna. Dia gunakan PGK ni penting bagi dia orang untuk tentukan bila kita dah identify 400 contohnya, dia akan cari kalau ada permohonan datang kepada dia untuk jadikan untuk dapatkan IKASIK punya registration tu, dia akan buat verification dan sebagainya. Dan dijangka akan meningkat. Jadi dia orang akan meningkat, dia orang komplain. Sekarang ni dia orang komplain ICU. Daripada 180 nak handle tu pun dah ada problem, sekarang tambah lagi bila kita tingkatkan PGK tu jadi 400 ribu. Tapi pada dia buat verification, ambil masa sebab dia nak tengok tanah tu, orang tu dan sebagainya, bilangan orang dan detail of the household tu. Itu dia orang kena buat ICU. Itu penggunaan PGK. Jabatan Kebajikan Masyarakat contohnya agensi-agensi memberikan bantuan lah, banyak lah, bukannya JKM saja. Banyak agensi dekat KPLB ada, dekat wanita dan tentu JKM dan sebagainya. Kemudian ahli politik Tokpa tu dia gunakan untuk tujuan dia nak kena pasti konstituen dia punya golongan miskin, untuk dia membantu, untuk dia memberi perkhidmatan kepada itu penggunaan PGK. Yang ni banyak dia minta. Dekat Tokpa banyak dia kena jawab lah maksudnya. So untuk kewangan, untuk QPREC contohnya. QPREC ni dia sekarang kan ada probability kata dia nak tingkatkan gaji minimum. Gaji minimum untuk pejabat awam. Dia guna PGK lah.
Hari tu kita ada perbincangan dengan Tok Puan Dr. Indra Dewan untuk clarifikan tadi, pendapatan tu bukannya solely pendapatan individu. Yang kita maksud tu. Dia kena pasal beritahu dia. Pendapatan individu tu adalah sebahagian daripada pendapatan isi rumah. Dalam konteks kita dah ada buat engagement lah, sesi engagement. Dan lain ada macam contohnya Kementerian Wanita sebagainya lah. Ini antara kegunaan PJK. Dari segi perancangan, dari segi pelaksanaan, dari segi even sebenarnya PJK juga boleh sebagai asas untuk kita tengok balik review certain program atau policy kita lah. Mana lebih sesuai. Sekarang contohnya yang puan apa tadi kata, dengan naiknya tu bertambah lagi dan kita kena, masalahnya agensi saya kena cari golongan dia, macam mana kita nak protect dia, social protection. Kita cari dia, bukan dia datang cari kita. Itu masalah tu lah. Itu masalahnya. Sekarang ni kita kebanyakan kita tunggu orang datang. Itu ada masalah. Isu pelaksanaan itu apa? Okey, saya cuba nak conclude aku dua ni. Next slide apa lagi? Terima kasih. Dan saya semua jawab. Saya cuba nak compresskan benda, tapi ini very general outlook. Dan kita bersama kat sini EPU punya officer cut. No lah. Sebab benda ni panas kadang tu dia tanya dia orang awam kan dia tahu EPU, PJK, kata EPU dan tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjut boleh rujuk dengan EPT lah, PJT untuk dapatkan penjelasan dan juga unit staff kita dari sini, Pak Marhab expert dengan apa Puan Nurrizan. So membantu itu technicality dia orang boleh explain more clear on what is macam mana angka-angka tu boleh keluar dan sebagainya. So saya open, kalau ada tak ada apa-apa saya ucapkan terima kasih dulu atas persetujuan Ketua dan Puan untuk mendengarlah celoteh saya. Saya tak kat ceramah ni celoteh. Jadi kita dapat berkongsi bersama. Saya rasa Puan Dr. Maziah pun ada dicadangkan this type of platform kan, supaya kita dapat bersama-sama berinteraksi dan juga dapat Tuan, satu berkaitan income tax ada berubah kalau structure PJK? Income tax PJK orang miskin pun tak kena income tax. Maksud saya kalau dia tangga gaji, kalau cukai dia punya meningkat rakyat cukai ke apa ke, dia ada berubah, ada efek tak? Pengiraan PJK. Saya rasa tu kena tanya MOF lah, sebab untuk cukai ni progresif kita punya income punya tax tu. Dalam metodologi yang dijalankan semasa buat pancian dapatkan data, yang tu tidak ada kira. Dia cuma akan tanya gross income yang you dapat pada bulan tersebut tanpa belanjaan. Ya, jadi income yang transfer pindahan ke transfer ada. Bukan dalam income, tapi yang transfer yang kena dibayar oleh individu. Itu ada satu bahagian sebagai perbelanjaan. Yes, dia bawah satu lagi. It's expenditure punya questionnaire lah. Kalau dia jawab ada tak soalan dia tadi, ada tak ada income tax tu, pembelanjaan kita, pembayaran kita setiap tahun? Ada, dalam borang tu ada. Dalam borang tu dalam page berapa, tapi kita akan tanya berapa zakat yang kita bayar, berapa yang kita kena termasuk. Dalam tu ada. Dia ada komponen dia. Dia memang ada komponen dia yang memang maksud dia, saya faham maksud dia. So kalau dikurangkan itu, so maknanya pendapatan boleh guna dia akan meningkat. That's the point lah. Tapi dalam tu sebenarnya dalam orang tu memang ada dikira. Dan yang terbaru 2019 kita tanya dia sampai sebelum ni ada isu lah berapa simpanan. So dalam borang 2019 kita dah tanya simpanan yang dimiliki oleh isi rumah tersebut. Dah ada elemen tersebut lah, dan kita kena expand lebih detail lagi lah. Tapi dah persoalan tu ditanya, so benda tu dah ada. Sebenarnya ada, tetapi untuk macam Cik Ali cakap, kita lebih kepada apa yang fokus kita nak kerajaan penyesat lah, bukan apa dia dasar lah. Itu dah dalam konteks ICS tu ditanya, memang dalam ada konteks celoteh ni cerita pasal PJK tu kan. So tapi kalau ikutkan dari segi itu, transfer tu sebenarnya pada peringkat akan D40 ke atas yang mana taxable tak ada. Tak ada. Tapi sebenarnya ditanya. Maksudnya perbelanjaan dia keluar duit tu kan kepada bayar government tu. So ada maklumat tu. Kalau kita nak extract boleh dapat kan? Boleh dapat. Boleh dapat. Tapi metodologi tu dia ada sama tak dengan
country lain ke kita buat kita punya metodologi? Tak. Kita follow international punya ni. Bukan Dia sendiri. bagi- Jadi apa boleh dia bagi? Dia ada benchmarking dia yang tu, tapi memang kita akan mix kita punya kesesuaian tu, memang kita akan stay follow international, tapi kita ada mix kita tu, kita ada lagi Soalan-soalan spesifik tu might be coming from us saja soalan. soalan dari kita lah, tapi dia punya guideline tu kita ada Guideline tu ada spesifik kita tu yang kita nak bagi contoh berapa dulu tak ada simpanan gitu kan. Sebab soalan-soalan yang ditanya tu adalah gabungan di antara kementerian. Macam contoh JKM, apa benda dia nak, ada data untuk OKU, JKM dan sebagainya, kita tanya diorang apa benda ni. Macam contoh pusat kesihatan kan, dia dah qualify mesti kurang pada jarak 5 km ke bawah, dia akan masuk bawah MPI punya tu. Itu pendidikannya berapa pula. Dia sebenarnya itu adalah KKM yang needs dia kita akan compile dalam tu. So agensi bukannya DOS punya keluar benda. Dia guideline yang KP Doster mention masa presentation ni stratified sampling. Stratified sampling. Ya, saya rasa metode Okey, untuk stratified sampling ni dalam banyak dia kaedah statistik sebenarnya dia mesti macam mana dia nak pilih tempat kediaman tersebut. First kali kita ada di peringkat negeri. Okey, dia punya ni negeri, bila negeri dalam tu ada tempat kediaman. So tempat kediaman tu dia macam dia ada bertingkat. Dia banyak sampel yang dipilih. Tu maksud dia. Untuk HIS, dia daripada negeri turun ke daerah, turun ke blok perhitungan. Itu yang dikenali sebagai stratified sampling tu. Sebab ada yang sampling dia just pilih tempat kediaman terus je. Sebab dia ambil di peringkat Malaysia terus tempat kediaman. Sebab tu dia taburan dia tu untuk setiap negeri tak sama. betul. So untuk yang stratified tu sebab dia ada satu lagi. Tapi Itu maksud dia. Cuba saya nak menambah di sini. Perasan tak you all tengah buat banci. Perasan tak investment code? Ada NG, ada DP, ada BP. Itulah sebenarnya yang kod-kod kita nak specify satu. Ya kenapa ada buat set tu? Kalau invitation code siapa perasan tampak kat pintu tu. Ya. Tampak kat pintu rumah. Yes, tapi invitation code ni maksud saya dalam banci e-census kan kita dapat melalui email. Itulah coding kod-kod yang NG, DP. Maksudnya itulah unit sebenarnya yang kita extract for yang tadi tu. unit paling rendah adalah isi rumah. Rumah. TK. TK. Kenapa tak TK Kediaman, adalah tempat kan? kediaman. Blok perhitungan tu adalah blok perhitungan ditentukan oleh DOS, iaitu dia adalah technical punya tool dia punya. Tapi kalau perasan dalam banci tu, kenapa banyak sangat? Saya kata kenapa banyak. Itulah sebenarnya penentu dia untuk pemilihan sampel tersebut lah. Kita dah coding lah. Mungkin dah boleh bagi pencerahan pada soalan daripada Radin. Mr. Radin Mungkin soalannya bertanya apakah metodologi ini kita comparison international standard. Kalau kita tengok ni sejak maklumat tambahan 2019 metodologi ini kita kaji berdasarkan konsep kalori dan juga item makanan, bukan it was derived from metodologi 2005 yang kita bekerjasama dengan United Nations Development Program untuk come up with methodology, and that methodology was improved from 1977 punya methodology. We are among the pioneer dalam membuat absolute poverty at that time lah. So we believe that time dengan mostly dengan kerjasama World Bank. So this is the international methodology, more of absolute. Dia ada metodologi macam even World Bank dia pun pakai absolute poverty, and then discover 1.9 US dollar untuk negara pembangun, 3.2 untuk medium income country, and 5 etc. That's the BD right yang this methodology. Nasib tu. Jadi, bagaimana pula dengan apa dia yang kemiskinan relatif ni macam mana kita nak kaitkan dia dengan perancangan dasar kita
perbezaan dengan yang PGK? Sebab kita ada dua definasi di sini. Jadi okay, explain on Ya, that. macam mana kita nak membezakan kan? Ya. Ikut keperluan kita, betul. Setuju dengan tu. Orang tu keliru kan, orang keliru. Betul. Contohnya itu kita ada isu dekat situ dulu masa bila kita setengah-setengah, contohnya researcher kan, independent researcher, dia kata kemiskinan kita tinggi. Contohnya very famous kita tu yang UN punya special rapporteur tu. So dia kata, kita punya kemiskinan dah, kita claim, dia tak setuju. Dia kata on reality is happening rampant, dia kata. So maksudnya dia start to doing the relative poverty punya indication. So berbeza dengan kita tengok on absolute, based on calculation kita, based on harga semasa dan sebagainya. So dekat situ explanation tu penting untuk kita jelaskan apa yang dia maksudkan tu dan apa yang kita maksudkan dalam konteks ni. So kita dulu dasar kemiskinan tegar ataupun kemiskinan ni, asal dulu dasarnya kita sebagai kayu pengukur kita nak tengok program-program pembasmian kemiskinan. Itu kita punya that what is an indicator dia incident of poverty. Kan asal itu kita 50%, 40 something asal dulu, then now goes to very low, less than 10% lah. Maksudnya kepada dia orang is 17%, 16% kalau ikutkan special quota tu, dia kata around that relative poverty punya angka, dia 17%. Dia komen kita tak ada masalah dengan tu, tapi dia rujuk kepada relative poverty. Dia punya rujukan dia. Kita punya rujukan untuk membahas kemiskinan, kita rujukan is poor dan poor tu. So dua benda yang, bila kita cerita pada dua benda yang berbeza tu, of course kadang tu kita jadi a bit tension sikit lah. Kita ada banyak argument dan juga debate dekat situ lah. Tapi the teknik tu mesti dijelaskan apa asas dia guna 17 ataupun 20% dan sebagainya. Apa asas kita guna, kita dapatkan yang 5.6% tu untuk hardcore poor contohnya kan, ataupun poor lah, absolute poverty tu. So dekat situ kita yang mentadbirkan itu kena betul-betul faham konteks apa yang digunakan dalam konteks itulah. So mostly dia orang akan gunakan garis kemiskinan relatif. Masih ada lagi sama profesor dekat universiti pun kata more than 50% kata. Betul, tapi it's a relative poverty, apa yang dimaksudkan tu. So kita talking about the absolute, kita kira betul-betul cost untuk hidup bagi seorang yang untuk berada dalam keadaan yang pada kita decent living standard tu. So lebih decent tu 2208, kalau dia dapat pendapatan isi rumah terlebih dari tu, that mean dia dapat decent living lah, standard. Yang itu yang kita kena, I think lots of engagement and explanation sebenarnya dalam konteks tu. Saya tambah sikit ya, takut nanti faham tahu jalan nanti kan jadi lain kefahaman dia. Garis kemiskinan relatif di situ yang menunjukkan 17%, dan macam mana kita dapat 17% tu? Kiraan kita adalah 50% daripada pendapatan penengah 5880. 50% daripada 5880 adalah 2940. So itu adalah kita punya definisi apa itu relatif. Tetapi yang sering dibangkitkan oleh UN, dia just any number plucked from the sky only, from the observation. Dia tidak ada metodologi, dia tidak ada statistik. How do you come up with the 17% for example? Dia bukan kata 50% daripada pendapatan penengah. Tapi bila kita tengok kepada kita punya konsep-konsep kemiskinan kita, memang kita dah take into consideration yang ini yang relatif punya poverty. Tapi kita ada cara-cara pengiraan dia. Kita di EPU ni sebagai perancang ekonomi, always we have to have the baseline. Otherwise kita tak tahu tahun depan rancangan Malaysia ke-13 kita dah capai ke tidak. Mana tahu, sebab kalau tidak ada base figure kan. So kita mesti ada base figure. So kalau kita nak menggunakan apa yang argument daripada UN tu, dia tak ada. Sering kali juga bila kita pergi mesyuarat atau bentangkan kita punya hasil kajian, most of the people tak boleh terima. Dia kata sebenarnya kan lebih ramai lagi orang miskin. You cakap ni terlalu kecil dia ada. Lepas tu dia beza pula kita dengan IKASI. IKASI metodologi itu, kadang-kadang metodologi itu penting untuk kita faham. Kita sampel, tapi sampel yang enough to reflect the population. Tapi IKASI ada permohonan dan dia pergi penyiasatan on the ground.
So sometimes sampel yang diambil oleh IKAS itu dalam satu tempat tu lebih ramai daripada sampel yang digunakan dalam PJK. So memang number dia sangat berbeza. So macam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, for example kan, Kuala Lumpur dengan Putrajaya, dalam kita punya data ni almost zero dia punya bilangan orang miskin. So ICU kata bilangan orang miskin yang berdaftar kami ramai. Sebab dia berdasarkan one to one. Seorang-seorang yang pergi yang memohon. Tapi kita tidak nafikan itu adalah kebenaran. We just to understand the different methodology. Maknanya memang lebih ramai ada lagi yang ini berdasarkan definisi yang bagaimana. Sama dengan UN tadi berdasarkan definisi macam mana. So kita UN salah satu argument dia juga, asyik-asyik Malaysia ni dia kata defend on the based on the mutlak. Tapi inilah pengiraan yang kita ada. But doesn't mean kita tak tengok kepada MPI tadi, accessibility, quality life kan. Juga kita tidak lupakan tentang relatif. Tapi yang sering dibangkitkan adalah yang bawah sekali tu. Yang relatif diorang jarang bincangkan. Tapi the argument yang sering dibangkitkan dalam media masa, dia tak sebut relatif ke, hardcore ke, dia sebut miskin aja. Miskin memang kalau you tengok miskin terpulang pada definisi masing-masing lah. Sometimes miskin juga ini boleh dilihat dari sudut lifestyle. So bagi saya kalau saya tak ada iPhone, saya miskin kalau you duduk di KL. Tapi dalam kita punya ni, as long as you ada mobile phone, kita tak kata smartphone. Dalam kita punya metodologi, as long as you ada phone, you dikategorikan juga sebagai kita ambil kira dalam keadaan miskin. Sebab dalam keadaan sekarang nak tak nak, you need to have the communication. Sekarang orang tak guna fixed line dah, orang guna mobile phone kan. So kita dah ambil kira, tapi kita tak ambil kira lah peringkat iPhone. Satu lagi kita kena faham, PJK yang kita measure ni ya, dosa adalah berdasarkan expenditure the B20 of the population. So kalau you tanya diri you, kalau you tengok senarai barang-barang 146 yang dia tanya tu kan, dan senarai makanan-makanan makan, kemungkinan you kata I tak lah, sebab you bukan tergolong dalam B20. Dia cuma tanya mereka yang B20 je, you belanja apa. Kita tengok pada keseluruhan. Sebab bagi kita, kita nak define yang miskin. Bukan kita nak tahu orang kaya tu makan apa. Kita nak tahu yang miskin ni mampu tak you nak survive. Sebab kita nak bantu pada yang miskin kan. So, kita ni EPU kalau pergi mana-mana, soalan ni sering bangkit. So sekurang-kurangnya kita harapkan dari segi konsep tu, semua pegawai EPU boleh bercakap, bukan EPU saja. Konsep dia. Sebab dia sebenarnya it's a simple thing. Cara dia punya kefahaman tu dia tak faham tentang metodologi. Kita tak payah tahu detail seperti mana yang Rozan buat, soalan apa ditanya. Kita je tak perlu tahu itu. Kita kena faham apa yang you maksudkan. Definisi, apa-apa pun pergi pada definisi. So yang lifestyle tu, yes of course lah. Yang macam duduk wilayah Persekutuan for example, malah kalau 4,000 tak ada duit memang tak cukup. Satu lagi yang sering dibangkitkan yang ada juga soalan tadi bangkit yang gaji minima kan. Gaji adalah berdasarkan individu, ini adalah berdasarkan household. Maknanya kalau you suami isteri bekerja, gaji you dengan gaji isteri you dia dah combine. Itulah menjadikan asas. Tapi kalau saya melihat pada diri saya, saya miskin lah sebab saya bawah 2208 tadi. Satu lagi key point saya nak highlight pergi yang slide yang 2208 tu. Saya sebenarnya nak buat satu soalan cepu emas. Dia lain kali kena buat hadiah misteri. Soalan dia tu soalan konsep ringkas sajalah, mudah nak tahu kita faham atau tidak kan. Cuba tengok 2208 tu, macam mana dapat 2208? Kita tunjuk slide betul ke campur-campur tu dapat 2208? Nanti orang tiba-tiba tanya you, tak dapat pun saya campur 2208. So jangan faham yang tu campur yang ni dapat 2208, dia bukan campuran. Dia dua konsep beza tapi statistik dia adalah cara dia kenapa dia come up dengan 2208 kan. Dia ada statistically punya ni. Tapi orang EPU kena tahu kadang-kadang orang just pointed out masa kita punya presentation kan. Dia dah habis ke soal jawab? Okey. Saya ulang lagi. Ada lagi kalau soalan-soalan apa boleh tanya ni, kita punya pakar ramai ni. Orang Kementerian Kesihatan dia tak ada kan. Boleh jelaskan tentang piramid makanan. So antara perkara-perkara yang sering ditanya, soalan-soalan dia sebenarnya tidak susah, tapi kadang-kadang because dia orang tak faham metodologi, dia tak tahu you cover apa, dia tak tahu sampel ke ini apa dikasih kan. Tapi macam di Selangor for example kan, dia dah set kan asnaf dia dia punya minima adalah 2,000. Dia 2,000, kita punya PJK sini 2208 kan. Sebelum ni lagi dia dah setkan 2,000. Tengok kepada kemampuan. Selangor memang kaya, mereka yang menerima zakat yang paling tinggi kan.
cara kaedah macam mana dia nak menentukan terpulang kepada kajian itu sendiri. Kita ni di peringkat nasional kita bagi guideline berdasarkan kata frequency of the population. You dah nak buat penutup ke? Tak betul, tak betul. Tak apa. Tadi saya kalau nak pun sebelum you tutup saya just nak buat nak maklumkan sikit tentang asal usul EDS lah. Sebab dia is the first series kan. Sebagai Aku teruskan. concluding lah. Sebagai concluding lah. Okay, first of all saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Ini merupakan program yang pertama kita kenali sebagai Economic Dialogue Series, EDS. Bila kita buat dalaman, kita kata Economic Dialogue Series. Tapi bila aktiviti sebegini dilaksanakan di luar, kita panggil dia EPU EDO, Economic Dialogue Outreach. So the tagline tu datang tak lain tak bukan daripada kita punya bos lah, yang berbahagia Datuk KP yang sendiri yang perkenalkan the tagline EPU EDS dan EPU EDO. This is the first series. Kita punya tujuan ataupun matlamat kita adakan EPU EDS ni adalah untuk kita get together lah, to understand apa perkara-perkara yang berbangkit dalam EPU ini. Dia lebih kepada knowledge sharing. Kita tak nak cara formal, tidak ada ucapan, tidak ada doa makan tu mungkinlah sendiri-sendiri kan. Tapi kita nak lebih santai je lah. Ada Q&A supaya kita sama-sama boleh berkongsi apa yang sedang dilaksanakan, dasar-dasar utama yang dilaksanakan oleh EPU dan apa kefahaman yang kita ada. So apa-apa soalan bangkit itu just tanya, I'm sure all the pakar-pakar kita di sini yang terlibat dalam projek itu boleh menjawab. So this is the first one dan kita harap kita akan ada lagi, hopefully sekali sebulan kita ada. Kita berdasarkan tajuk tu sekarang ni kita lihat apa soalan yang sering dibangkitkan dalam parlimen ataupun sering dibangkitkan dalam media masa, tapi sekiranya ada permintaan khas daripada warga kita sendiri, kita amat alu-alukan. What are the things that you think you should know about EPU? Sebab bila tiap kali you pergi mana-mana meeting pun mesti benda tu akan berkait ni kan, akan berbangkit. Ini adalah memang mengenai setiap orang daripada kita lah. So mungkin kajian-kajian yang dilaksanakan di EPU for example nak dikongsikan bersama dengan warga pun kita alu-alukan. So tajuk tu adalah terbuka mengikut kemahuan dan kehendak warga kita sendiri untuk tujuan kefahaman kita sendiri, bukan untuk tujuan apa. Dan baki kewangan ada kat sini macam saya kata tadi, mungkin kita ada boleh fikirkan cabutan, bukan cabutan, soalan cepu emas tadilah, macam berdasarkan pada perbincangan dan soalan-soalan yang dibangkitkan, siapa yang boleh jawab tu bagilah, ada pakai sikit kan. Suka-suka kita nak santai, suka-suka yang datang kat sini kan. Kalau tidak daripada keuangan pun mungkin di KSU lah kot. So yang ini, yang kita punya what do you call this, dengan gambar ini apa semua tu adalah hasil daripada brainstorming sahabat-sahabat kita semua di EPU, bukan orang lain pun. Perbincangan semua cara santai, tidak ada mesyuarat, tidak ada apa, just discuss sambil lalu macam tu je dan come up lah dengan perkataan Economic Dialogue Series. Ini salah satu daripada inisiatif kita untuk menyahut cabaran yang di semasa perbincangan amanat bersama dengan menteri kita. So itu sedikit sebanyak untuk memperkenalkan apa itu EDS dan apa itu EDO lah. So saya berharap di masa-masa depan EDS nanti lebih ramai lagi yang akan dapat hadir. Kemungkinan bilik yang lebih santai boleh kita utamakan. Nah, hopefully cadangan-cadangan tajuk-tajuk yang tuan-tuan dan puan-puan sendiri yang mahukan boleh kemukakan pada urusnya kita UKK dan kita boleh submit kepada bahagian-bahagian yang berkaitan untuk kita sama-sama berkongsi. So itu sikit sebanyak saya punya ini. Terima kasih.